Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah anak-anak, kita sambung matematik tingkatan 1 bab 7 kesamaan linear. Apa yang kita nak pelajari hari ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan kesamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, baiklah. Bagi menyelesaikan kesamaan linear, contohnya dalam bentuk X adalah mencari nilai-nilai X yang mungkin untuk memuaskan kesamaan itu. Okey, pengolahan untuk menyelesaikan kesamaan linear adalah serupa dengan kita nak menyelesaikan persamaan linear, ya. Okey, namun kita perlu mempertimbangkan arah simbol kesamaan semasa menyelesaikan kesamaan linear. Okey, kita dah belajar sebelum ni, ya. Jika kita mendarab dan menambah dan membahagi, okey, arah simbol kesamaan tidak berubah, tetapi apabila kita membahagi dan mendarab nombor negatif, okey, ataupun negatif 1, okey, simbol kesamaan linear akan berubah, dia akan disongsangkan. Okey, kita tengok contoh ya anak-anak. Okey, diberi X tolak 2 lebih besar dari 6. Okey, di sini adalah penolakan. Bila kita nak tolak, sama macam kita selesaikan persamaan linear. Untuk kita nak hapuskan tolak, kita kena tambah. Jadi apa yang kita kena buat? Kita tambahkan kedua-dua sebelah kesamaan ini dengan nombor 2. Jadi negatif 2 tambah 2 kita akan dapat sifar. 6 tambah 2 dapat 6. Okey, bila kita menambah kesamaan, okey, simbol kesamaan tidak berubah. Jadi kita salin balik X dan simbol kesamaan kita adalah X lebih kecil atau sama dengan 8. Baiklah, kita tengok contoh seterusnya, ya. Okey, 7X lebih besar atau sama dengan 28. Okey, di sini kita perhatikan 7X. 7X ini bunganya darab. Okey, untuk menghapuskan 7 di sini, kita nak jadikan perkalinya 1. Kita kena bahagikan, okey, sebelah kiri dengan 7 dan sebelah kanan juga kita bahagikan dengan 7, ya. Kedua-dua belah kita bahagi 7. Okey, sekarang kita membahagi dengan nombor positif. Jadi simbol ini kita tidak ubah, ya. Biarkan sama dengan lebih besar atau sama dengan tu. Okey, seterusnya kita tulislah X tak lebih besar atau sama dengan 4. Sebab 28 bahagi 7 sama dengan 4. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, diberi negatif X per 3 lebih kecil dari 9. Okey, perhatikan di sini kita ada simbol negatif dan bahagi. Okey, untuk hilangkan, okey, atau hapuskan negatif dan 3 ini, kita kena darab dengan 3 tapi ada negatif. Okey, ingat bila kita mendarab atau membahagi sesuatu kesamaan dengan negatif, okey, nilai negatif, simbol ini mesti disongsangkan. Okey. Kita kena tulis macam ni, terbalikkan dia, ya. Kalau lebih kecil, dia akan jadi simbol lebih besar. Okey, ya. Kita darabkan kedua belah dengan negatif 3 supaya X ini perkalinya 1. So kita akan dapatlah sini X akan tinggal X sahaja. Simbol lebih besar, ya. Salin balik 9 darab negatif 3. So kita akan dapatlah X lebih besar dari negatif 27. Perhatikan, ya. Ini simbol lebih kecil. Kita tukarkan dia kepada lebih besar. Songsangkan, ya. Sebab kita darab dengan nombor negatif. Seterusnya, tengok, ya. 7 tolak 4X lebih besar dari 15. Okey, sekarang kita ada dua sebutan di sebelah kiri. Okey, jadi kita kena hapuskan dulu sebutan yang tidak ada perkali. Tak ada pemboleh ubah iaitu 7. So 7 ini tambah. Jadi kita kena tolaklah sebelah kiri dan sebelah kanan dengan nombor 7. Bila kita menolak, ingat, ya, operasi ini tidak
berubah. Jadi kita salin semula. Ya. Salin balik. 7 tolak 4X. Jadi akan dapat negatif 7 lebih besar dari 15 tolak 7. Kita tolak kedua-dua ni dengan 7 sebab kita nak hapuskan 7 di sini. Okey, selepas tu tinggallah negatif 4X sahaja. Lebih besar dari 8. Okey, perhatikan di sini kita ada negatif 4. Okey, untuk jadikan dia perkalinya 1, kita kena bahagikan kedua-dua belah ketasamaan ini dengan negatif 4. Perhatikan simbol ini ya. Tadi dia lebih besar kan? Okey, bila kita bahagikan dia dengan negatif, dia akan tukar simbol ini. Okey, disongsangkan, dia akan jadi lebih kecil. Berhati-hati ya bila buat operasi ini. Selalu pelajar cuai ya. Okey, kamu bahagi tanpa menukarkan operasi ini. Ataupun kamu dah tukar awal-awal dekat atas ni. Okey, dekat atas ni tak perlu tukar sebab operasi di sini hanya menolak. Ingat ya, bila kita menolak atau menambah, kita tidak perlu menukar operasi ini. Tak perlu disongsangkan. Operasi ini, okey, simbol ini kita songsangkan apabila kita membahagi atau mendarab dengan nombor negatif sahaja. Okey, jelas ya? Okey, so negatif 4 bagi negatif 4 akan dapat 1. So kita akan tulis X sahaja. 8 bahagi dengan negatif 4, kamu dapat negatif 2. So X lebih kecil dari negatif 2. Inilah jawapan untuk ketaksamaan kita. Okey ya. Baiklah, anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Kita buat penyelesaian masalah ya. Okey. Dalam suatu kempen membaca, sebuah gerai mengadakan promosi jualan dengan harga RM12.50 setiap buku. Okey, Gani membelajarkan tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku di gerai tersebut. Hitung bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani. Okey, sekarang saya dah tunjukkan kat bawah ni ya. Okey, langkah pertama kita kena memahami masalah. Okey, apa yang kita dapat daripada pernyataan ini, kita boleh tulis semula ya. Okey, harga sebuah buku adalah RM12.50. Yang ni RM12.50. Okey, Gani ni ya, seorang namanya Gani, dia membelanjakan tidak lebih. Jangan lupa ni. Ini adalah kata kunci untuk penyelesaian kita ya. Tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku. Okey, soalannya, hitungkan bilangan maksimum bagi buku yang dibeli. Okey. Maksimum. Apa maksud maksimum? Okey, maksimum maksudnya nilai yang paling banyak. Ya, yang tak boleh lebih daripada itu ya, paling banyak. Okey, jadi dengan duit yang kita ada RM80, harga satu buku RM12.50. Jadi kita nak tahu berapakah bilangan buku yang boleh dibeli dengan duit yang Gani ada. Baiklah, kita tengok jalan penyelesaiannya. Okey, apakah strategi kita? Yang pertama, kita tulis kesamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk mewakili situasi tersebut. Okey, dan selesaikan kesamaan itu dan tafsirkan penyelesaiannya. Okey, pertama kita kena buat kesamaan dulu. Okey, tadi ingat ayat dia ada RM80. Okey, tak boleh beli lebih dari RM80. Harga satu buku adalah RM12.50. Okey, jadi simbol yang kita boleh gunakan. Okey ya, kita katakanlah ya, N adalah bilangan buku. Jadi jumlah perbelanjaan kita ialah 12.5 darab N ya. RM12.50 tadi darab dengan N. Okey, kita masukkan dalam simbol kesamaan kita. Okey. Soalan tadi dikata ya, tidak boleh lebih daripada 80. Jadi kita akan gunakan simbol lebih
kecil atau sama dengan. Hanya duit dia maksimum RM80. Tak boleh lebih daripada itu. Okey, jadi jumlah buku kita ialah N. Okey, dengan harganya RM12.50. Okey, ini adalah persamaan kita. Jadi langkahnya yang pertama, kita selesaikanlah. Kita nak tahu bilangan N ni berapa. Jadi 12.5 N, kita nak hapuskan 12.5, kita kena bahagikan kedua-dua ini dengan 12.5 ya. So, okay, bila kita bahagikan, kita nampak tak sini? Ya, kita akan dapat 6.4. Ya, 6.4. Bila kita bahagikan, kita dapat 6.4. Okey. Bila kita lukis untuk garis nombor, perhatikan ya. Bila kita ingat simbol bulat penuh ini menunjukkan nilai itu termasuk 6.4. Okey. So, oleh kerana N ini bilangan buku, jadi kita tak boleh ambil nilai perpuluhan. Kita kena ambil nombor bulat yang paling hampir dengan nilai yang kita cari tadi. Ya, ingat ya, buku tak boleh dibahagi-bahagikan. Kita beli satu buku dapat satu ya. Okey. So, bilangan buku kita ialah nombor bulat yang paling hampir di sini ialah nombor 6. Dia tak boleh 7 ya. Sebab nilai ini hanya paling besar adalah 6.4. Kita boleh buat kesimpulan bahawa bilangan maksimum, maknanya paling banyak buku yang dibeli oleh Gani adalah 6 buah buku. Okey, boleh ya? Saya harap kamu faham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Okey. Anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Boleh kamu buat latihan dalam buku teks muka surat 161. Ya, soalan 1, selesaikan ketaksamaan kita. Ingat ya, kalau menambah atau menolak, kita tidak ubah dia punya persamaan, dia punya simbol ketaksamaan. Kalau membahagi atau mendarab, nilai negatif sahaja. Baru kita tukarkan simbol ketaksamaan kita. Baiklah, itu saja hari ini. Harap anak-anak dapat selesaikan soalan yang diberi. Selamat belajar. Jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya.